Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ada penonton. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di waterfront Sungai Tutong ya, di mana sedang diadakan kejohanan Lumba Perahu Radio Control yang dikendalikan oleh Persatuan Belia Kesuma bersama dengan Persatuan Rakobra. Walaupun 15 hari bulan Julai telah berlalu, tetapi acara-acara yang mengambil sempena dengan hari ulang tahun keputeraan Baginda Sultan masih diteruskan. Jadi pada pagi ini kita akan sama-sama ikuti antara kemeriahan kejohanan akhir Lumba Perahu Radio Control bagi daerah Tutong. Sebelum perlombaan bermula, di mana para peserta perlu menghantar radio kawalan perahu laju mereka di meja hakim yang disediakan. Selain itu, pemeriksaan perahu laju diperiksa bagi memastikan para peserta mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Seorang hakim dari Kuching, Sarawak juga telah dijemput bagi memudahkan lagi penghakiman dilaksanakan. Dalam kejohanan Lumba Perahu Kontrol ini di mana terdapatnya peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Dalam anjuran bersama ini di mana Persatuan Rakobra diberi kuasa dan kepercayaan oleh pihak Persatuan Belia Kesuma bagi mengendalikan acara, penyertaan dan pengendalian dari segi teknikal dan penghakiman. Sementara Persatuan Kesuma mengaturkan dari segi kemudahan dan keselamatan serta urusan lain. Dengan adanya kerjasama ini dapat lagi melicinkan kejohanan yang dikendalikan. Dalam kejohanan ini juga turut disertai oleh beberapa pasukan dari negara jiran, terutama dari Labuan, Lawas, Miri dan Limbang. Untuk berikut kita bersama dengan dua orang peserta dari Labuan yang menjelaskan lagi mengenai hobi mereka dalam menyertai kejohanan yang dianjurkan. Baiklah, Johnny, jadi dari Labuan, jadi berapa lama sudah kita ikut berkecimpung dalam sukan macam mana? Kalau orang kami Labuan kan, ini kira baru-baru nih. Kira ada dalam 3 tahun contoh. Jadi macam mana boleh timbul minat kita untuk bermain Lumba Perahu Kontrol ni? Minat itu selalu ikut orang lihat-lihat kan. Jadi ada arti itu mau bikinlah. Okey, jadi berapa perbelanjaan sudahlah yang kita keluarkan untuk menyediakan model enjin macam mana? Pembelanjaan buatnya kira dalam RM lah kalau Malaysia 2000 contoh. Jadi barang-barang yang diperlukan untuk di sana kah kita peroleh macam mana ataupun mungkin paksa mengudar lagi? Kami orang mau ambil ni barang, mau mengudar lah dari Miri. Jadi kalau kita sudah minat hobi sudah, jadi ikut juga macam selain di Brunei, di mana saja lagi kita ikut berlawan macam mana? Yang ini kedua kali sudah masuk Brunei ikut main. Mula-mula tu di Empire, di Lawas lalu ikut, Limbang, Miri. Baiklah, awak mau. Jadi berapa lama sudah kita berminat dalam sukan seperti ini? Okey, kalau saya sendiri mungkin dalam masa 2 tahun sajalah. Cuma abang saya sudah lama bermain di Labuan dan kira kami sebagai penyer untuk RC Boat di Labuan jugalah. Dan pertama sekali saya ingin mengucap terima kasih juga kepada Rakobra Brunei sebab selalu menjemput kami untuk bertanding di Brunei, dan Rakobra juga banyak membantu kami sekiranya kami memerlukan bantuan, maksudnya daripada pengurusan, sebab kami akan mengadakan perlombaan di Lawas. Biasanya Rakobra akan turut serta untuk menyertai dan juga mengurus sekaligus setiap pertandingan yang dibuatkan. Ya, dalam 2 tahun, jadi macam mana boleh timbul minat untuk sama-sama mencuba sukan seperti ini? Okey, sebab saya boleh katakan kalau macam di Labuan, maksudnya rekreasinya tidak banyak lah. Jadi dengan adanya RC Boat ini kami dapat menambahkan rekreasi dan juga minat orang muda untuk ke satu aktiviti yang sihat dan juga satu yang cakap tidak membazirkan lah berbanding daripada mengeluarkan bajet untuk yang benda-benda lain kan. Jadi berapa banyak sudah perbelanjaan dikeluarkan untuk sukan yang seperti ini? Kalau saya sendiri, saya ringgit Malaysia saya rasakan dalam 3,000 sudah. Dan juga saya telah membeli 1 biji bot daripada Brunei. Harga mungkin dekat 4,000 sudah saya habiskan. Ya, semua termasuknya enjin, bot dan juga transmitternya sekali lah.
dalam kejohanan ini di mana penyertaan daripada peserta-peserta tempatan begitu menggalakkan sekali, di mana kita difahamkan dalam lebih kurang 60 penyertaan menyertai kejohanan Lomba Perahu Radio Kontrol kali ini. Ini termasuk penyertaan dari Limbang, Labuan, Lawas, Miri, Kuching dan juga adanya penyertaan daripada Kuala Lumpur dan Thailand. Dengan adanya penyertaan seperti ini akan dapat menarik minat lagi para belia di dalam sukan seperti ini. Dan juga di samping memeriahkan acara kejohanan, pameran-pameran motosikal berkuasa tinggi juga turut dipamerkan. Okey, bagi pihak klub Rebel Angel dan juga sebagai salah seorang ahli daripada pemuda, kami berbesar hati kerana dapat diundang pada hari ini pada acara Lomba Perahu dan sama-sama menjayakan acara tersebut di Pekan Tutong pada hari ini. Pada hari ini motosikal yang ada dalam anggaran 30 buah. Jadi kerana pasal hari Minggu, jadi ada yang bersama keluarga, ada yang bekerja. Jadi seramai 30 lebih buah ahli klub turun sama-sama turun ke Pekan Tutong untuk menjayakan. Pertama kali yang saya ingin tekankan, tidak semua orang motosikal itu jahat. Pertama kali juga saya ingin tekankan, kami mementingkan keselamatan di dalam berkonvoi. Keselamatan bermotosikal dan juga patuhilah undang-undang jalan raya lalu lintas di negara Brunei Darussalam, kerana ia adalah salah satu daripada langkah pertama yang paling penting adalah keselamatan bermotosikal, especially keselamatan berkonvoi, pasal ia bukan melibatkan seorang ataupun sebuah motosikal, ia melibatkan banyak motosikal. Jadi pesanan terakhir daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat dan patuhilah undang-undang lalu lintas negara Brunei Darussalam. Ya, ada penonton, selain pameran motosikal berkuasa tinggi turut dipamerkan di dalam kejohanan untuk kali ini, di mana penglibatan daripada pihak swasta juga turut dialu-alukan bagi sama-sama menjayakan acara. Dan secara tidak langsung pelibatan mereka ini memberikan sokongan kepada NGOs dan agensi-agensi yang lain di dalam menjayakan acara yang mereka kendalikan. Dalam kali ini, di mana aktiviti-aktiviti yang disediakan dalam pameran kereta ini, di mana para pengunjung-pengunjung di sini meneka jumlah belon yang ada di dalam kenderaan ini. Jadi hadiah yang lumayan pasti menanti mereka. Di samping itu juga gerai-gerai jualan turut dipamerkan di sebelah sana. Ya, ada di dalam kejohanan yang diadakan di dalam peringkat akhir untuk kejohanan kali ini, turut disediakan bagi kemudahan orang ramai dan pengunjung ialah gerai jualan. Dan dengan adanya gerai jualan ini secara tidak langsung melibatkan para penjajah bukan sahaja dari daerah Tutong, malah juga dari daerah lain yang turut ikut serta di dalam acara yang diadakan pada hari ini. Jadi penglibatan para penjajah pastinya turut melibatkan sama para belia-belia remaja yang mereka bawa. Secara tidak langsung, pelibatan mereka ini akan dapat memberikan mereka pengalaman cara-cara untuk berniaga secara kecil-kecilan. Dan sudah semestinya apa yang mereka perolehi pada hari ini akan dapat memberikan mereka taraf ataupun ekonomi yang lebih baik lagi. Saya pasti keuntungan yang mereka peroleh akan dapat melebihi modal yang mereka peruntukkan. Dalam kejohanan yang diadakan kali ini, disaksikan sendiri oleh pemangku pegawai daerah Tutong, Haji Muhammad Sofyan bin Bongsu.
dengan kehadiran pemangku pegawai di arah Tutong telah menaikkan lagi semangat kepada ahli jawatan kuasa untuk mengendalikan acara yang turut disertai oleh luar negara ini. Di akhir acara, penyampaian hadiah turut diadakan kepada pemenang-pemenang yang memenangi dari tempat ketiga bagi setiap kategori. Kejohanan ini juga menyediakan hadiah Piala Pusingan yang dimenangi oleh peserta negara kita yang mewakili daerah Brunei Muara. Syabas dan tahniah kepada para pemenang dan juga kepada Persatuan Kesuma dan Persatuan Rakobra Negara Brunei Darussalam di atas kejayaan mengendalikan acara yang berprestij seperti ini. Dan dari kejohanan yang diadakan, tidak mustahil akan dapat mengadakan lagi bagi peringkat serantau dan antarabangsa.